Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بالصحة والعافية إن شاء الله. Bersua kembali dalam sesi pembelajaran bahasa Arab bersama Cikgu Akilah. Untuk hari ini kita akan meneruskan lagi unit yang ketiga di bawah tajuk Jismis Salim, tubuh saya yang sihat. Subtajuk Jumlatul Basitah, ayat ringkas. Murid-murid boleh rujuk di buku teks bahasa Arab pada muka surat 65. Baiklah, cikgu harap semua sudah bersedia ya. Berikut adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir sesi pembelajaran nanti, murid dapat membezakan dan menentukan penggunaan rangkai kata dan ayat ringkas dengan betul. Baiklah, berikut adalah pembelajaran kita pada sesi pembelajaran yang lepas. Okey, kenapa cikgu mengulang sesi pembelajaran yang lepas? Kerana sesi pembelajaran yang lepas mempunyai kaitan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Pada sesi pembelajaran yang lepas, kita telah mempelajari dua tajuk iaitu ismu isyarah dan juga rangkai kata atau tarakib. Baiklah, kita tengok pada ismu isyarah atau kata tunjuk. Okey, kata tunjuk yang kita telah pelajari dalam sesi pembelajaran bagi tajuk ini adalah haza dan juga hazihi. Haza dan hazihi membawa satu maksud yang sama iaitu ini. Kata tunjuk yang menunjukkan sesuatu yang berhampiran. Yang berhampiran atau berdekatan. Okey, contoh haza. Haza bermaksud ini kata tunjuk yang digunakan untuk anggota badan yang tidak berpasangan. Okey, iaitu sya'run rambut, famun mulut, batnun perut, lisanun lidah, anfun hidung, khaddun pipi dan ra'sun kepala. Jadi ini merupakan anggota badan yang tidak berpasangan dan kata tunjuk yang digunakannya adalah haza. Okey. Seterusnya. Okey, hazihi pun maksudnya ini, kata tunjuk yang sama maksud dengan haza dan digunakan untuk anggota badan yang berpasangan. Okey, di sini apa anggota badan berpasangan? Uzunun, telinga, yadun, rijlun, katifun, asnanun dan juga ainun. Baiklah. Kita dah belajar juga kan kosakata. Jadi benda ni murid-murid perlu hafal supaya mudah untuk apa? Untuk kamu bina ayat dan juga tarakib menggunakan kosakata yang telah dihafal dan juga yang telah dipelajari. Jadi dekat sini anggota-anggota ni menggunakan isim isyarah hazihi kerana anggota badan tersebut merupakan anggota badan yang berpasangan. Baiklah, seterusnya kita juga telah mempelajari tarakib ataupun rangkai kata. Apa itu tarakib? Tarakib merupakan rangkai kata yang mempunyai dua perkataan tetapi belum menjadi satu jumlah ataupun satu ayat yang lengkap. Okey, contoh di sini tarakib yang kita telah pelajari dalam tajuk ini adalah indi. Indi membawa maksud saya ada. Okey, indi membawa maksud saya ada. Jadi kita nak cakap apa? Saya ada. Maksudnya dalam bahasa Arab penggunaannya adalah indi. Indi bermaksud saya ada.
Okey. Dalam paparan ni, saya ada apa tu? Dia tunjuk apa ni? Nak cakap apa? Ya, saya ada telinga. Telinga dalam bahasa Arab apa? Telinga dalam bahasa Arab apa? Okey, telinga dalam bahasa Arab adalah uzunun. Uzunun bermaksud telinga. Jadi kamu nampaklah kat sini. Telinga adalah uzunun. Jadi tadi dia kata saya ada. Okey, saya ada merupakan tarakib. Maksudnya rangkai kata yang belum lengkap menjadi perkataan. Saya ada apa? Dia tunjuk apa tu? Saya ada tapi dia tunjuk telinga. Nak cakap apa kat situ? Saya ada telinga. Jadi dah menjadi satu jumlah atau satu ayat lengkap. Saya ada telinga. Kalau kita cakap saya ada apa? Kan kita tertanya dia ni ada apa? Jadi dia tunjuk telinga. Jadi saya ada telinga. Jadi satu jumlah yang lengkap lah. Satu jumlah tu bermaksud ayat. Okey, dalam bahasa Arab jumlah ni bermaksud ayat. Maksudnya ayat yang lengkap. Jadi indi uzunun, saya ada telinga. Jadi merupakan satu jumlah ataupun ayat yang lengkap. Baiklah. Ni. Seterusnya saya ada ni tarakib ni. Saya ada apa tu? Tak lengkap lagi perkataan ni. Tak lengkap lagi ayat ni. Saya ada. Ada apa tu dia tunjuk? Dia tunjuk apa ni? Saya ada bahu. Jadi indi bermaksud saya ada. Okey. Bahu dalam bahasa Arab apa? Bahu dalam bahasa Arab adalah katifun. Okey, katifun. Jadi indi katifun, saya ada bahu. Jadi murid-murid, cikgu ingatkan lagi sekali, cara kita nak menguasai bahasa Arab dengan cara kita menghafal kosakata dalam setiap tajuk. Contoh sekarang ni kita belajar tentang tajuk jismi salim, anggota badan. Uzunun, yadun, anfun, ainun. Okey, jadi itu merupakan kosakata yang perlu kamu hafal berserta dengan makna. Jadi bila dah tahu makna, kita tunjuk sesuatu dekat anggota badan kita pun kita dah tahu dah makna dia apa. Ataupun perkataan tersebut dalam bahasa Arab apa. Bahu, katifun. Mata, ainun. Kita dah tahu dah kosakata tersebut. Okey. Seterusnya, kita akan masuk pembelajaran hari ini. Jadi, tadi pembelajaran yang lepas kita dah belajar ni merupakan ataupun ada kaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari dua kalimah ataupun dua perkataan. Dua perkataan yang membawa satu maksud yang sama. Jadi, dekat sini awak nampak ada empat perkataan kan? 4 perkataan. Tetapi setiap dua perkataan ni dia membawa satu maksud yang sama. Okey, contoh dekat sini perkataan yang pertama adalah jamilun dan perkataan yang kedua adalah jamilatun. Okey. Dua perkataan ni jamilun dan juga jamilatun membawa satu maksud yang sama, iaitu apa? Cantik. Membawa satu maksud yang sama iaitu cantik. Jadi jamilun dan jamilatun bermaksud cantik. Okey, seterusnya nazifun. Okey, nazifun dan juga nazifatun. Membawa satu maksud yang sama juga iaitu apa? Bersih. Jadi dah boleh nampaklah dekat sini. Okey, jamilun, jamilatun satu maksud yang sama iaitu cantik. Cantik. Contoh. Okey. Tapi ini betul maksudnya. Jamilun dan jamilatun maksudnya cantik. Nazifun dan nazifatun maksudnya bersih. Walaupun dia ada dua perkataan di sini, tapi dia tetap satu maksud yang sama. Cumanya kita tengok dekat situ, agak-agak murid nampak apa perbezaan dalam dua perkataan tersebut. Dia satu maksud tapi dia ada dua perkataan. Apa perbezaannya? Okey, perbezaannya adalah pada
Jamilun ni tak ada huruf ta marbutah, tapi jamilatun ni dia ada huruf ta marbutah. Nampak tak dekat situ? Murid-murid boleh nampak tak? Okey, jamilun tak ada huruf ta marbutah, tapi jamilatun di belakangnya ada huruf ta marbutah. Itulah perbezaannya. Okey, begitu juga dengan nazifun. Belakangnya tak ada ta marbutah dan nazifatun ada ta marbutah. Tetapi satu maksud yang sama, iaitu bersih. Okey, baiklah. Cikgu akan terangkan apa perbezaan dua ni. Yang pertama, jamilun ni kita akan guna yang tak ada ta marbutah ni, biasanya kita akan gunakan untuk anggota badan yang menggunakan kata tunjuk haza. Manakala jamilatun yang ada huruf ta marbutah, kita akan menggunakan anggota badan yang menggunakan isim isyarahnya hazihi. Sama juga dengan nazifun. Dia gunakan isim isyarahnya, kita akan gunakan kalimah tersebut pada anggota badan yang menggunakan isim isyarah dia atau kata tunjuknya haza. Dan nazifatun kita akan gunakan pada anggota badan yang menggunakan isim isyarah hazihi. Ingat, bila tak ada ta marbutah, isim isyarahnya haza. Bila ada ta marbutah di belakang ni, kita gunakan isim isyarahnya hazihi. Okey. Nampak dekat sini penerangan dia. Okey, jamilun dan nazifun, cantik dan bersih. Okey, dua-dua ni tak ada apa belakangnya. Dua-dua ni belakangnya tak ada huruf ta marbutah. Nampak belakang ni, tak ada ta marbutah. Nampak tak ada ta marbutah. So secara automatik anggota badannya, anggota badan yang digunakan kata tunjuknya adalah haza. Okey, ingat kata tunjuk haza ni, anggota badannya yang digunakan haza mestilah tidak berpasangan. Contohnya anggota badan tak berpasangan apa? Hidung, anfun, okey, famun, lisanun dan sebagainya lah yang telah yang telah kamu pelajari sebelum ni. Okey. Seterusnya jamilatun dan juga nazifatun. Nampak dekat sini. Belakangnya ada huruf ta marbutah. Okey, belakangnya ada huruf ta marbutah. Jadi, ingat apabila perkataan tersebut mempunyai huruf ta marbutah, maka penggunaan kata tunjuknya adalah hazihi. Digunakan untuk anggota badan yang menggunakan kata tunjuk hazihi. Contohnya apa yang berpasangan? Anggota badan yang berpasangan apa? Hazihi. Okey. Uzunun. Lagi. Uzunun apa uzunun? Telinga. Lagi apa? Tangan, yadun, kemudian kaki, rijlun. Batanun termasuk tak? Awak ada dua perut ke? Tak ada kan? Jadi ada satu perut je, tak boleh. Dia menggunakan perut. Batanun mesti haza. Dia tak termasuk dalam hazihi sebab kita ada satu perut. Kita tak ada dua perut. Okey, baiklah. Seterusnya, okey, kita akan tengok. Kita akan pelajari macam mana kita nak tahu makna daripada ayat tersebut. Okey, dalam gambar ni ada seorang budak perempuan sedang tunjuk apa tu? Dia sedang tunjuk gigi. Okey, kita tengok dulu perkataan yang pertama. Dekat sini perkataan yang pertama. Kita baca sama-sama ikut cikgu. Indi asnanun nazifatun. Indi asnanun nazifatun. Okey. Ingat lagi indi. Indi bermaksud saya. Indi bermaksud saya. Okey. Ada. Okey. Indi bermaksud saya ada.
Lengkap tak agaknya perkataan ni, dua perkataan ni lengkap ke? Saya ada apa? Kita tertanya kan, saya ada apa? Okey. Kemudian asnanun. Oh, gigi Asnanun, maksud asnanun gigi. Saya ada apa tadi? Dah terjawab kan? Gigi. Dah jadi satu jumlah yang lengkap. Saya ada gigi. Dah jadi satu ayat yang lengkap lah. Kalau kita cuma cakap tadi, saya ada apa? Jadi, bila indi ni dia memerlukan rangkai kata yang seterusnya untuk menjadi satu ayat yang lengkap. Saya ada gigi. Okey, kita nak cantikkan saya ada gigi. Kita nak cantikkan lagi ayat tersebut dengan menambah satu lagi perkataan ataupun sifat, iaitu nazifatun. Makna nazifatun kita dah belajar tadi maksudnya. Nazifatun. Apa maksud nazifatun? Bersih. Budak perempuan ni dia nak cakap, saya ada gigi yang bersih. Kan dah jadi satu ayat yang lengkap dan sempurna. Kalau dia kata saya ada gigi, indi asnanun pun dah cukup. Dah jadi satu ayat lengkap. Tapi kalau dia cakap indi, tapi bawah ni tak ada perkataan, jadi ayat tergantung. Yang memerlukan, itu yang dinamakan tarakib. Saya ada. Maksudnya perkataan yang tergantung. Yang tak ada jawapan belakang dia. Saya ada tapi ada apa kan? Kita tertunggu-tunggu apa? Dia ada apa ni? Jadi dekat dalam ni merupakan satu jumlatul basitah ataupun satu ayat ringkas. Ayat ringkas yang dah lengkap dengan rangkai kata yang diperlukan. Saya ada gigi bersih. Jadi satu ayat lengkap. Indi asnanun nazifatun. Tapi kena ingat, kalau dia punya sifat dia ni ataupun perkataan ni ada ta marbutah, jadi ingat dia punya anggota dekat sini pun mestilah yang menggunakan isim isyarahnya adalah hazihi. Jangan pula nanti dekat sini contoh dia tunjuk, kita nak cakap saya ada rambut contoh, rambut yang bersih. Kalau contoh indi sya'run nazifatun, tak jadi kat situ. Sebab sya'run adalah apa? Adalah menggunakan isim isyarah haza. Jadi tak boleh. Ingat, bila nazifatun, mesti dekat sini juga dia punya anggotanya pun yang mesti anggotanya juga adalah muannas yang menggunakan hazihi. Okey. Seterusnya, indi. Okay, kita baca sama-sama. Indi anfun jamilun. Indi anfun jamilun. Budak kecil tu dia tunjuk, dia cakap dekat situ indi. Apa tadi indi? Cikgu dah banyak ulang dah dalam perkataan dalam pembelajaran kali ni. Indi, apa maksud indi? Ya, saya ada. Okey, apa dekat situ dia nak cakap dia ada apa tu? Anfun. Anfun apa tu dia tunjuk? Hidung. Okey. Seterusnya jamilun. Apa makna jamilun? Cantik. Awak boleh tengok dekat situ. Awak boleh nampak sendiri dekat sini macam mana penggunaannya. Jadi dekat sini indi anfun jamilun. Nampak tak? Jamilun kita dekat belakang ni tak ada ta marbutah. Jadi dia automatik adalah muzakkar. Jadi bila dia bersifat muzakkar yang menggunakan haza, isim isyarah haza, makanya dia punya anggota badan pun mestilah anggota badan yang tidak mempunyai pasangan. Jadi anfun, hidung, tak ada pasangan. Yang ada kat hidung kita ni 2 lubang hidung je. Tapi kita ada satu hidung. Kita tak boleh kata 2 hidung walau kita ada 2 lubang hidung. Kita tetap kena kata kat situ adalah kita mempunyai satu hidung sahaja. Jadi jangan tanya cikgu, kenapa anfun tu dia tak jadi hazihi? Ya, sebab kenapa dia haza? Ya, kerana anfun kita ada satu hidung. Cuma kita memiliki 2 lubang hidung. Jadi dekat sini
Kena ingat, bila belakangnya tak ada tama marbuta, jadi dia punya anggota badan dia juga mestilah muzakkar yang menggunakan haza, yang tak ada berpasangan, dia bukan anggota badan yang berpasangan. Jadi dah jadilah satu jumlah yang lengkap. Okey, seterusnya. Kita baca sama-sama. Indi sya'run nazifun. Sama juga. Saya ada sya'run. Apa sya'run? Dia tunjuk macam tunjuk kepala. Tapi sebenarnya sya'run kat sini adalah rambut. Saya ada rambut yang bersih. Kenapa nazifun? Ya, kerana sya'run tadi ni. Sya'run tadi ni merupakan anggota badan yang tidak berpasangan dan digunakan isim isyarahnya adalah haza. Jadi tak adalah tamah buta di belakangnya. Jadilah nazifun, tak jadilah nazifatun. Okey. Baik, seterusnya indi ainun jamilatun. Okey. Indi ainun jamilatun. Sama juga. Okey, apa pun kamu kena lihatlah dekat sini. Okey, kuncinya dekat sini. Indi ni tak ada masalah. Okey, kuncinya dekat sini. Ini paling penting. Kalau sini menunjukkan ainun. Ainun mata kan? Mata. Jadi dia anggota badan yang berpasangan. Automatiklah dia menggunakan isim isyarahnya hazihi. Jadi dia punya perkataan yang sesuai di belakang, tak kisahlah nak guna nazifatun ke, jamilatun ke. Tapi ingat, mesti belakangnya menggunakan perkataan yang mempunyai huruf tamarbutah. Jadi dekat sini maksudnya, indi saya ada mata yang cantik. Dia cakap saya ada mata yang cantik. Mata kita semua cantik. Betul tak? Okey. Jadi seterusnya ada aqra'u wa umayyizu. Okey, saya baca kemudian saya bezakan. Okey, kita tengok dekat sini khaddun. Khaddun tu apa? Pipi. Ada yang bertanya dekat cikgu. Cikgu, kenapa pipi tu tak termasuk dalam hazihi? Kita kan ada 2 pipi. Betul, kita ada 2 pipi. Tapi mengikut kaedah bahasa Arab, memanglah khaddun tu termasuk dalam ismu muzakkar. Dia dah tak jadi 2, dia jadi 1. Itu kaedahnya lah. Saya tak tahu kenapa, tapi memang itulah kaedah bahasa Arab. Dia kata, jadi khaddun ni dirangkumkan menjadi, dia masukkan dalam ismu muzakkar yang menggunakan isim isyarahnya haza. Okey. Jadi bila haza khaddun, jamilun ke jamilatun? Kita gunakannya ada tamah buta ke tak ada tamah buta? Ya, ahsantum. Jawapannya jamilun, bukan jamilatun. Sebab dia menggunakan haza. Okey. Seterusnya famun. Apa makna famun? Mulut. Mulut ada berapa? 1. Kita ada 1 mulut. Okey. Yang kita ada 2 bibir je. Bibir atas bawah. Tu je. Tapi kita ada 1 mulut. Bibir kita ada 2 atas bawah. Kalau bibirnya 1 macam mana nak bercakap? Okey. Jadi famun. Famun. Sama juga dia menggunakan isim isyarah haza. Jadi nazifun ke nazifatun? Cepat-cepat teka-teka. Nazifun ke nazifatun? Cikgu macam dengar-dengar kat rumah tu cakap. Nazifun. Betul lah tu. Nazifun. Jadi dekat situ kita tahulah. Famun nazifun. Nazifun bermaksud bersih. Okey, seterusnya katifun. Apa makna katifun? Shoulder. Shoulder apa? Bahu. Katifun. Okey, katifun. Bahu. Kita ada 2 bahu. Okey, kita ada 2 bahu. Sebab kita ada 2 tangan, jadi kita ada 2 bahu lah. Okey, jadi 2 bahu. Bila 2 berpasangan, kita gunakan hazihi. Jadinya jamilun ke jamilatun? Ya, dah. Memang cikgu dengar yang kat rumah tu jadi jamilatun. Betul lah tu. Jamilatun. Ahsantum. Pandai semua. Bagus. Okey. Baik. Okey. Seperti mana yang kita dah pelajari,
haza dan juga hazihi merupakan satu maksud yang sama iaitu ini. Tapi perbezaannya adalah haza untuk, ni dah banyak kali cikgu ulang ni. Anggota yang tak berpasangan. Okey. Tapi hazihi digunakan pula untuk anggota yang berpasangan. Okey. Okey. Jadi ingat, bila macam ni tengok, jamilun, nazifun. Okey, dia menggunakan haza. Begitu juga dengan jamilatun dan nazifatun. Tun ni memang dia gunakan hazihi. Okey. Jadi tak kisahlah perkataannya macam mana, awak nak tengok, pastikan bila kita nak sambungkan dengan perkataan ini, jamilun, nazifun, jamilatun, nazifatun, pastikan dia punya anggota dia mestilah rujuk pada haza dan juga anggota yang menggunakan isim isyarahnya haza ataupun anggota yang tak berpasangan dan juga anggota yang berpasangan. Itu saja. Cuma perbezaannya macam tu je. Awak boleh tengok sama ada perkataan tersebut jamilatun dan nazifatun untuk anggota yang berpasangan dan jamilun nazifun untuk anggota badan yang tidak berpasangan. Macam tu je, senang je. Kan, cumanya mungkin pening sedikit lah jamilun, nazifun. Tapi tak apa, kita tengok dia punya kuncinya anggota badan yang tak berpasangan. Atau nak senang ingatlah, anggota yang menggunakan haza, itulah dia punya belakangnya tak ada tam marbutah. Anggota badan yang menggunakan hazihi, mesti belakangnya, dia punya perkataan belakang dia tu, penggunaan perkataannya mesti ada tam marbutah. Okey, tam marbutah ni lah tam marbutah. Kan, kadang-kadang ada yang pelik, cikgu tam marbutah tu apa? Ni tam marbutah. Okey. Sekian saja daripada cikgu untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa buat latihan di buku aktiviti Bahasa Arab pada muka surat 65. Sebarang masalah dan juga rasa tak faham dengan sesi pembelajaran pada hari ini, boleh rujuk ataupun boleh mesej dengan cikgu secara personal. Sekian saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syukran jazilan. Ma'assalamah wa ilal liqa. InsyaAllah.